Okey, kemudian dia pun turun daripada Uhud, dia pergi ke satu tempat yang disebutkan dalam hadis. Bukit itu disebutkan dalam hadis, dan kemudian dia akan mengarahkan kepada tenteranya, kita berkemah di sini. Bukit itu sebahagian ulama, tuan-tuan, pendapat sebahagian ulama kata, antaranya Dr. Yusuf Qardawi, antaranya juga pakar-pakar tarikh di Madinah, dia berkata bukit itu adalah Bukit Al-Hashimiyah. Hari ini orang panggil Jabal Al-Hashimiyah, iaitu kalau tuan-tuan pergi hari ni, pergi tengok bukit tu, di atas bukit tu ada istana. Ada istana siap dah duduk atas tu. Wallahu alam. Kan? Tapi nampak dia punya kaitan tu ada lah. Tuan-tuan lah. Kemudian daripada situ akan berlaku apa? Kita tengok. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Oh, lebih dah saya ni, lebih dah 9 dah. Tak tengok jam, silap tu, no? Okey, kita baca laju. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah bahawa ketika Dajjal mengepung bandar Madinah, tiba-tiba, yang ni tuan-tuan dah dengar nah cerita ni, bangkit seorang pemuda yang kuat imannya, lelaki yang kuat imannya, sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ini. Hadis sahih ni. Tuan-tuan, laki-laki ni siapa? Siapa pun tak tahu. Pada hari kejadian, pemuda yang beriman ini akan melakukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah tengok Rasulullah, ustaz, dia pernah hidup dengan Rasulullah tak? Dia orang zaman ni. Zaman kita lah, tak kira lah dia hidup 10 tahun lagi ke, dia sedang membesar ke, dia dah 20 tahun umur dia ke, dah 30 ke, wallahu alam. Tetapi antara tugas lelaki beriman ini ialah dia akan membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana Dajjal meletakkan tenteranya di kawasan ataupun di atas bukit ni, laki-laki ni dia akan keluar, dia beritahu kat kawan-kawan dia di Madinah, dia kata aku akan keluar demi Allah, aku akan menghadap Dajjal ni, demi Allah aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ni. Aku mahu memastikan betulkah ia Dajjal yang telah diberitahukan kemunculannya oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dia nak pergi bagi tahu, kata Dajjal ni hang ni pembohong apa semua dan sebagainya. Maka oleh sahabat-sahabatnya ia dinasihati supaya jangan pergi menemuinya. Mereka bukan bimbang bahawa dia akan dibunuh oleh Dajjal kerana ia memang sanggup mati syahid, tetapi mereka bimbang ia akan terperangkap dengan godaannya. Namun lelaki ni tetap mau keluar. Bila dia keluar, dia sampai kat kawasan Dajjal, tak tentera-tentera tadi dengan pengawal-pengawal. Dia pun sampai di tempat kawasan pengawal. Mereka bertanya kepadanya, hang nak pergi mana? Pengawal Dajjal tanya, hang nak pergi mana? Laki tu jawab, aku nak jumpa pembohong ni. Yang telah merosakkan keimanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani pemuda ni. Pengawal-pengawal Dajjal bertanya kepadanya, apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan kita? Hang seorang tak beriman dengan Tuhan kat kita ni? Hang seorang je yang tak beriman dengan Tuhan kita? Tentera-tentera ni jawab. Panggilan ketika tu, saya ulang sekali lagi, kesemua orang memanggil Dajjal ketika itu dengan panggilan Tuhan. Ingat kan? Dengan panggilan Tuhan. Wal'iyadzubillah. Jadi pemuda tadi jawab, Tuhan kami adalah Allah. Lalu para pengawal berkata, bunuh dia ni. Sebahagian tentera lain kata, bukankah Tuhan kita, iaitu Dajjal, melarang kita membunuh seseorang tanpa pengetahuannya? Jangan-jangan. Hak lain larang. Hak lain kata ni, Tuhan kita pesan dah. Tuhan lah, memang panggil Tuhan terus. Sama macam panggilan pada zaman Fir'aun laknatullah. Fir'aun ni semua panggil kat dia Tuhan, semua. Dan dia memang mengaku dia Tuhan. Anak perempuan dia pun panggil kat dia Tuhan juga. Ayah Tuhan. Fir'aun kerajaan Fir'aun kuno ni. Sebab tu dia ada kaitan dengan Freemason, Illuminati hari ni. Dia ada kaitan.
Ni nampak tak, Firaun dulu kan mengaku Tuhan. Freemason, Illuminati ni juga diasaskan oleh mereka yang ada fahaman ni lah.